Jika dahulu penyebaran fitnah hanya disebarkan secara lisan atau melalui sebaran dari mulut ke mulut, namun dalam era serba moden dan semakin canggih ini, budaya menabur fitnah seakan sudah menjadi trend. Walaupun jauh perjalanan penuh liku, ku kan sentiasa ada. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Keceriaan. Bertemu kembali kita dalam Wanita Hari Ini, siaran 12 Januari bersama saya Skita dan juga Hawa, yang saya kira awak baju sama warna dengan tema Wanita Hari Ini. Hawa sihat, Hawa? Sihat. Sugi okey? Saya pun sihat dan kami harapkan anda di rumah pun sihat-sihat sahaja. Sudah masuk hari ketiga, keempat adik-adik pergi ke sekolah. Macam mana ragam adik-adik kita ke sekolah tu, ragam ibu bapa pula macam mana. So mungkin pertama kali hantar anak ke sekolah, pertama kali berjauhan, walaupun sekolah dekat je tapi sedih pula. Tapi itulah biasanya kan, bila hantar anak buat pertama kali ke sekolah, ada macam-macam lah ceritanya ya. Ya, dan mungkin sekarang ni ada antara anda ibu-ibu di rumah tengah masak tengah hari untuk anak-anak, sambil-sambil tu menontonlah WHI mungkin di Facebook WHI. Okey, baik. Kami nak mulakan siaran hari ini dengan perkongsian kisah menarik di mana seorang peguam telah mengambil mungkin boleh dikatakan risiko untuk bertukar kerjanya. Pernah menjadi seorang peguam selama 5 tahun. Jarir, nama penuhnya adalah Jarir Jafni Harun, 37 tahun, telah membuka bisnes menjual Yong Tau Fu. Katanya pada waktu awal bila nak berhenti kerja sebagai seorang peguam agak mencabar kerana beliau sangat-sangat meminati kerjaya sebagai seorang peguam. Tapi dalam masa yang sama beliau nak tercari-cari apa sebenarnya yang membuatkan beliau gembira. Ya, betul. Lepas tu mulalah beralih ke dunia perniagaan dan membuka sebuah butik. Dan butik yang dibuka selama 9 tahun itu terpaksa ditutup disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ditutup pada awal tahun lalu, tahun 2021. Betul. Dan dengan usaha yang berterusan bersama dengan doa daripada kedua-dua ibu bapanya, Jarir telah meneruskan bisnes ni dan kini telah membuka cawangan restoran Yong Tau Fu yang ketiganya di Bangi. Tapi kan Hawa, saya tertarik apabila Jarir berkongsi yang dia tercari-cari apa yang sebenarnya membuatkannya gembira. Dan saya rasa ini antara salah satu aspek yang perlu ibu bapa juga berikan orang kata perhatian lah. Kadang-kadang kita paksa anak-anak untuk membuat sesuatu yang kita suka. Lama-kelamaan kita juga perlu mengambil tahu apa yang mereka sebenarnya suka. Okeylah, sebagai contoh, ibu bapa ni nak anak dia jadi atlet bola sepak. Lepas tu hantarlah anak ke kelas bola sepak, training dan sebagainya. Tengok-tengok anak tu tak minat. Betul. Tak apa, ikut minat anak-anak itu supaya mana tahu minat tu suatu hari nanti akan menjadi sumber pendapatan. Tahu kan? Betul tu. Dan bercakap mengenai anak-anak kecil ni, apa kata kita lihat apa antara gelagat mereka yang sudah pun mula bersekolah. Jom kita saksikan kompilasi TikTok ini. Terluka tapi tak berdarah. Ajarkan aku cara untuk melupakanmu. Bila membencimu tak pernah cukup untuk hilangkan kamu. Ajarkan aku. Nak buat sikit kan, so kebanyakan kan. Baik buat tak? Surat doktor. Anyak, adik kau tengok. Old man bawa kasih kulit. Mana apa? Sol. Gentle Tangan old people. Ya, tu pada hitam dah. Tak putih dah. Tapi dia... Saya rasa macam 10 jam duduk dalam kereta.
Excited Tenggok Secular Petang Sai. Dapat semanggu abang makan. Ajak Tangkat Gambar Kat Pada Secular. Old People Dalapar. Ku akan selalu setia untukmu dan aku akan terus menunggu walau sampai akhir waktu. Wah, itu dia antara rutin harian baru kepada yang baru pertama kali nak ke sekolah. Dan kalau kita tengok tadi Sugi, bukan saja ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah, atuk nenek yang hantar cucu ke sekolah pun ada juga. Sweetnya. Awak pernah datuk ataupun nenek awak hantar awak ke sekolah? Tak. Saya pernah, jadi teringatlah nostalgic sikit bila melihat video-video tu. Lepas sekolah pun balik rumah nenek. Cucu kesayangan. Kalau saya cakap kesayangan nanti marah pula Sepupu yang lain ya, betul. Okey, baik, apa pun kita ke tajuk kita pada hari ini seperti yang kami dah kongsikan di awal tadi sikit berkaitan dengan fitnah. Bahaya fitnah. Hari ini kan Hawa, dalam dunia media sosial ni segala-galanya disebarkan dengan begitu cepat dan itulah masalahnya kadang-kadang sebab kita tak semak dahulu adakah benda tu sahih, adakah ia sesuatu yang perlu kita sebarkan. Betul, sebab kadang-kadang fitnah ni kita tersebar tanpa sengaja. Betul. Contohlah, kita dapat WhatsApp, kita dapat video ataupun gambar yang menyatakan itu dan ini. Kita cepat saja tanpa periksa terlebih dahulu, kita forward kepada rakan-rakan yang lain. Tengok berita itu berita palsu. Betul. Tapi benda ini jadi parah kerana dia mengaibkan orang lain juga. Betul. Hina yang dialami oleh seseorang itu, mungkin keluarga mereka juga terpaksa menanggung efek daripada kesan tu. Daripada kesan kesan daripada apa yang berlaku. Ada yang mungkin juga kehilangan pekerjaan. Kita tidak tahu yang kehilangan kawan-kawan. Mungkin anak-anak di rumah disebabkan fitnah yang dilontarkan terhadap ibu ataupun ayah. Mereka terpaksa menanggung kesan psikologinya. Ya, betul. Sebab kita kena ingat kerana benda yang ada di internet ni akan ada selama-lamanya. Dah buang satu, ada lagi yang lain. Okey, sebelum kita kupas ataupun bincangkan lagi mengenai bahana fitnah ini, jom kita saksikan perkongsian daripada Fatri Yahya di Ilham Sanubari. Ilham Sanubari bersama Fatri Yahya untuk Wanita hari ini. Nak bicara tentang isu fitnah ya. Fitnah ni umpama angin malam yang sangat sejuk, membunuh banyak pihak. Sebab itu fitnah ni pembunuhan dan tempoh yang panjang. Seperti satu contoh yang mudah, kalau ada air kosong, kita masukkan dalam tu mungkin tepung ke, madu ke, apa saja. Kemudian cuba buang balik madu dan tepung berkenaan. Dapat tak bersihkan air kosong tu? Susah ya. Sebab itulah fitnah itu bahaya. Umpama air kosong tadi, sekalipun kita dah bersihkan nama, dah buat sidang media, dah buat apa saja, masih ada orang yang tak percaya. Sebab ada yang termakan dengan fitnah itu. Sekalipun kita dah macam perjelaskan dengan dah menang di mahkamah pun, orang tetap takkan percaya. Sebab ada yang mungkin tak dapat maklumat, ada yang menolak dakwaan kita. Sebab itu fitnah ini sangat-sangat bahaya dan membunuh orang dalam tempoh yang panjang. Renungkan Ilham Sanubari untuk Wanita hari ini. TVFM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Itu dia perkongsian daripada Fatri Yahya dalam segmen Ilham Sanubari. Anda boleh dengarkan Fatri Yahya di Bulletin FM setiap malam dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Dan selain daripada itu, anda juga boleh pilih lagu kegemaran anda bersama Haiza di Santai Siang serta dengarkan lagu-lagu terbaik di segmen terbaru di Bulletin FM iaitu Retro Show setiap Sabtu 5 petang hingga 7 malam. Serta pada Ahad jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, stream Bulletin FM di bulletinfm.audio untuk info terkini dan muzik sepanjang zaman. Okey, selepas ini kita nak bincangkan tentang bahana fitnah, tapi kita nak rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kembali di Wanita hari ini bersama saya Hawa dan juga Sugi. Ya, Hawa, dan kita hari ini nak bincangkan mengenai bahana fitnah dan kita bersama dengan dua orang tetamu yang pastinya akan memberikan kita pencerahan buat topik kita pada hari ini. Di studio kita bersama dengan Ustaz Jazlan Muhammad. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat, Sugi. Alhamdulillah.
Okey, dan untuk kita bincangkan dari sudut psikologinya tentang fitnah ini, kita juga bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Magno, seorang pakar psikologi. Hello, Prof. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Okey, baik Prof dan Ustaz. Ya, Ustaz, saya pagi tadi ada berkongsi dengan rakan saya jugalah. Saya berkata, dulu masa saya kat sekolah, sesama kawan-kawan lah, saya selalu saja-saja je. Selalu cakap, jangan fitnah tau. Fitnah sama seperti membunuh. Saya selalu cakap macam tu. Tapi hari ini kita nak tahu, ya ke? Betapa teruknya fitnah tu? Apakah implikasinya terhadap seseorang? Tapi sebelum tu Ustaz dan juga Prof, kami nak kongsikan bersama dengan anda sebuah laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Benarlah kata pepatah, lidah itu lebih tajam dari mata pedang. Jika dahulu penyebaran fitnah hanya disebarkan secara lisan atau melalui sebaran dari mulut ke mulut, namun dalam era serba moden dan semakin canggih ini, budaya menabur fitnah seakan sudah menjadi trend dan dilihat seperti tiada noktahnya. Tuduhan yang dilemparkan sama ada berbentuk gambar, video, berita dan sebagainya mampu menimbulkan perasaan malu, tertekan, kemurungan hingga boleh membawa kepada kematian bagi mangsa yang tertuduh tidak kira peringkat umur. Tahun lalu pernah berlaku kejadian di mana seorang lelaki maut dicekik dalam pergaduhan membabitkan beberapa individu kerana mangsa dikatakan telah difitnah mencuri pembesar suara milik seorang daripada suspek. Awak mabuk ke? Awak tak nampak apa awak buat? Dia mabuk ni. Angkat Dila tak? Baru-baru ini tular satu video mengenai insiden di mana ada pihak yang mendakwa individu di dalam video ini memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kemalangan. Namun arwah dikatakan terkena serangan jantung dan disahkan meninggal dunia setelah dibawa ke hospital. Ini membuktikan bahawa fitnah itu berbahaya. Sekiranya anda tidak pasti dengan sebarang berita, jangan kongsi. Video berdurasi 1 minit 18 saat ini menerima reaksi yang pelbagai dan ramai pihak telah meluahkan rasa sedih dan terkilan dengan tindakan si pelaku serta turut menyifatkan sekiranya tidak berlaku penyebaran fitnah, mangsa berkemungkinan dapat diselamatkan. Justeru telah menjadi satu kewajipan bagi setiap individu untuk memastikan setiap sesuatu perkara yang diperoleh ditapis terlebih dahulu sebelum disebarkan bagi mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Baik, ini antara insiden yang baru-baru ini berlaku, Hawa, yang pastinya ramai dalam kalangan kita pun terkilat apabila kita membaca dan melihat videonya sendiri. Ini dah menjadi satu budaya. Sebelum kita nak bertanya, kita terus ambil angkat telefon dulu. Ya, handphone kita dan kita mengambil rakaman dan kita membuat kita bersangka buruk sebelum kita bersangka baik. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh mulakan dengan memberikan, mungkin Ustaz boleh komen apa yang telah berlaku. Dan secara amnya, fitnah, Ustaz, kita kadang-kadang bukan kita tak tahu benda tu tak patut disebarkan, tapi kita terfitnah. Macam mana tu saya tak tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sugi dan Hawa, sidang penonton yang dirahmati sekalian. Perkara yang pertama, bila kita sebut bahawa fitnah ni, kita kena tahu. Fitnah ni sebenarnya disebut sebagai apa? Tuduhan yang diada-adakan untuk memburukkan atau membinasakan seseorang yang boleh membawa kepada porak-poranda. Itu kita kena faham. Itu definisi bukan saya ambil daripada Kamus Dewan. Okey, macam mana jadi fitnah ni sebenarnya? Fitnah ni kalau kita tengok, dia berlaku pada 3 keadaan. Perkara yang pertama, fitnah ni dia berlaku tak kira siapa kita. Tadi driver lori, kita, saya, Sugi, Hawa, siapa saja boleh berlaku fitnah. Maknanya kita ni semua terdedah dengan fitnah. Satu, kita kena faham benda ni. Dan yang kedua, keadaan fitnah ni berlaku tak kira waktu dan masa. Maknanya bila-bila masa kita boleh terdedah dengan fitnah. Kita di jalan raya, dekat ofis kat mana, ni benda-benda keadaan berlaku fitnah ni macam tu. Dan perkara yang ketiga, makna keadaan fitnah ni boleh terdedahnya iaitu apa? Tak kira kita di mana. Maknanya di mana?
kita di office ke, dia akan berlaku. Jadi 3 perkara ni kita kena faham. Kalau tadi kita tengok dekat lori tu kan, sepatutnya kita faham bahawa sesungguhnya patut bertanya dulu. Tapi oleh kerana kadang-kadang nak jadi fitnah tu, dia berlaku begitulah. Maknanya di tempat dan pada masa tersebut. Ini perkara yang kena faham. Oleh sebab itu, fitnah ni cukup bahaya. Bahaya yang apa? Dia ada 3 perkara. Pertama, kesan pada individu. Kesan pada individu ni apa? Macam tadilah. Akhirnya membawa kerosakan, membawa kepada keburukan, membawa kepada fitnah, ditularkan, menjadi pergaduhan, menjadi permusuhan, jadi bersangka bukan-bukan. Itu kalau kita lihat pada individu. Ada juga maknanya kesannya kepada apa? Pada keluarga. Betul. Tadi keluarga tu malu sebenarnya. Malu. Keluarga itu berbaik dengan keluarga. Saya komen sikitlah. Sebab itu bukan itu saja. Fitnah ni kalau terdedah dengan keluarga, itu yang kita tengok berlaku apa? Maknanya institusi keluarga akan bercerai-berai. Lepas tu putus silaturahim. Dan kalau kita hilang hormat antara satu sama lain. Macam tadi kita dedah kan. Macam mana? Pada mulanya orang cakap, apa hal ni? Jadi hilang hormat. Jadi kalau kita tengok masyarakat akan mana rendah. Dan begitu juga kalau kita terdedah dalam masyarakat ni juga, kita tengok apa yang berlaku. Maknanya hilang ukhuwah. Nak tolong pun tak ada dah. Hilang ukhuwah, hilang hormat, hilang muafakat, hilang tenteram, hilang maknanya apa semangat kejiranan, dan akhirnya kita akan hidup pentingkan diri sendiri. Ini kita faham. Sebab itu macam Sugi cakap awal-awal tadi yang disebut makna kawan cakap dia apa? Fitnah itu. Fitnah sama seperti membunuh. Itu sebenarnya daripada ayat Quran. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 iaitu al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahawa sesungguhnya fitnah itu lebih bahaya, lebih teruk daripada membunuh. Jadi kesannya itu makna begitu lama dan begitu mendalam. Akhirnya kita pernah kena fitnah, maka kita akan jadi orang yang rasa-rasa betul, rasa-rasa sakit, pedih kerana kesan daripada fitnah tersebut. Okey, saya rasakan Ustaz, rata-rata masyarakat tahu tentang betapa bahayanya, betapa tak eloknya fitnah ini kan, dan tetapi ini berlaku secara biasa. Hari-hari kita tengok dan Ustaz berkata boleh berlaku kepada sesiapa dan di mana saja. Okey, kita nak mula dengan si pelaku dulu. Kita nak teruskan dengan Prof. Prof, kenapa begitu mudahnya untuk seseorang nak memfitnah ataupun mengeluarkan satu kenyataan yang salah tentang orang lain, Prof? Okey, soalan tu sebenarnya sangat bagus ya. Mengapa begitu mudah? Sebenarnya kita manusia ini perlu berinteraksi. Ya? Dan kalau kita tengok fitnah tu, dia adalah salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi yang berlaku daripada penyampai kepada pendengar. Dan penyampai ini dengan begitu mudah menggunakan berita-berita yang tidak ada kesahihannya. Dan bila tidak ada bukti, dalam masa yang sama niatnya adalah untuk menjatuhkan reputasi. Untuk merosakkan keharmonian sesebuah keluarga itu. Jadi bila ini berlaku seperti yang Ustaz sebut tadi, sengaja diadakan, maknanya itu dengan niat. Dan bila ini berlaku, maka jadilah fitnah itu. Mungkin saya nak kaitkan sedikit fitnah dengan gosip, Hawa. Silakan, Prof. Gosip ini tidak dengan niat untuk menyakitkan hati. Dia suka-suka. Gosip mengatakan, wah Ustaz sekarang ada berapa anak? Contoh ya, wah Ustaz ada 10 anak ya. Gitu, contohlah ya. Jadi itu dah menjadi gosip. Maksudnya kalau dah isteri yang mendengar, jadi lainlah. Tapi kalau dengan niat orang itu nak menjatuhkan reputasi Ustaz, maka dia akan adakan cerita dan dia akan lakukan ini melalui medium yang pelbagai. Sekarang ni kita ada media, kalau dulu bisik-bisik ya, tapi kita jangan lupa kita ada pasal bisik-bisik. Pasal bisik-bisik itu bukan fitnah ya. Jadi kalau dulu bisik-bisik, tapi sekarang platformnya adalah teknologi. Jadi sebab itu kalau dilihat ini, fitnah ini sangat bahaya sangat. Baik. Cukup teliti pembukaan daripada Ustaz dan juga Prof. Tapi sekarang ni kita nak dengarkan juga apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan dahulu. Pada pendapat saya, jelaslah sebenarnya fitnah ni boleh bawa mudarat. Dan mudarat dia bukan biasa. Boleh bawa kepada kematian. Jadi saya berfikir macam, ni konten yang bagus ni. So semua orang kena tengok. Benda ni boleh viral. So tak boleh. Letakkan diri kita as manusia yang prihatin, tanya dulu keadaan. Instead kita rakam. Pendapat saya,
fitnah ni memang benda besar walaupun kita nampak macam tak ada apa sangat kan, macam just assumption, tuduhan macam tu kan. Tapi contoh dalam keadaan ni kita boleh nak ambil pengajaran, maybe lepas ni apa-apa keadaan pun kita concern rather than angkat telefon rakam. Saya rasa orang yang merakam dan menyebarkan video tersebut tak patut buat macam tu sebab ada kenyataan yang mereka tak pasti antara sahih ataupun tidak, tapi mereka dah pun sebarkan video tersebut. Jadi secara automatik video tersebut apa yang mereka katakan sudah menjadi satu fitnah dan memberi satu kepercayaan kepada orang yang menonton. Pada pendapat saya, first thing first, kalau dapat any news lah, bukan pasal kematian saja, any news, any berita, kita kena tahu pucuk panggang cerita dulu, mana sumber yang dapat tu, dan ketiga barulah kita dah dapat confirmation semua, barulah kita sebarkan cerita tu dengan baik. Tak pasti jangan kongsi. Itu dia ada antara pendapat tentang bahaya fitnah ni. Macam mana kita nak elak dari menjadi seorang yang memfitnah. Sebab ada kalanya kan Ustaz, seperti Sugi katakan tadi, terfitnah. Tanpa sengaja kita pun terkongsikan berita yang tak betul. Ataupun ada kalanya kita tercakap sesuatu yang kita tak pasti tentang orang lain. Betul. Jadi macam mana ni Ustaz untuk kawal diri kita supaya tak menjadi orang yang memfitnah? Baik, Sugi, Hawa, Prof, apa khabar? Minta maaf tadi terlupa nak tanya khabar. Sihat Okey. Baik, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita lihat apa tindakan kita sebagai manusia berkaitan bila berdepan dengan fitnah ini ataupun berita-berita macam mana. Perkara yang kita ada 7 perkara. Perkara yang pertama iaitu apa? Apa juga berita yang sampai kepada kita, kita kena tabayun. Apa yang dikatakan tabayun? Iaitu kita kena siasat, kita kena selidik dahulu. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, in ja'akum fasiqun binabain fatabayanu. Jika datang satu berita daripada orang yang kita tak ketahui ataupun kita tengok bukanlah orang yang sikah dan sebagainya, maka hendaklah kita selidik dulu. Berita yang sampai. Memang kita nanti nak bercerita kat orang, tapi kita apa juga berita, tak kira. Tadi Prof cakap anak 10 ke berapa ke, isteri 3 ke, tak kisahlah. Tapi makna kita kena dulu tengok betul tak betul, satu. Kita yang kena siasat, bukan orang lain. Okey. Yang kedua, dan jangan jadikan diri kita digembira dengan cerita apa? Cerita keburukan orang. Kita kena ubah sikap kita lah. Jangan kita jadi mana kita gembira. Wah, ini cerita bagus. Ini cerita sensasi. Kita gembira dengan cerita keburukan orang. Pernah berlaku tak? Memang kadang-kadang berlaku pun. Ya ke? Cerita ini baik punya cerita. Macam dia macam tu. Jadi kena buang sikap tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, kita kena jangan panjangkan kisah-kisah yang buruk itu kepada orang lain. Biarlah kisah buruk itu sampai kepada kita, maka di situlah cukupnya. Kan? Tadi macam Prof kata, maknanya kita boleh sebarkan. Betul tu, maknanya ini dah jadi budaya kita sebenarnya. Ini budaya tahu sekarang ni. Maknanya tengok, tak sampai 1 minit berapa banyak kita dah panjangkan cerita. Itu yang ketiga, jangan panjangkan. Biar berita buruk tu sampai kat kita saja, cukup. Tak perlu pun, tak ada keperluan pun kita panjangkan. Dan yang keempat, kalau kita hendaklah kita cermin diri kita ni. Kita nak burukkan orang lain, nak cerita hal orang lain, kita pun lebih kurangnya, lagi teruk pun ada. Faham tak maksud dia? Kita kena cermin diri kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ingat, kita ni kena minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang yang telah kita fitnah. Jangan main-main. Ini satu benda yang besar. Dan perkara yang keenam, kita kena tahu, kita kena faham, fitnah ini dalam Islam berdosa besar. Dan besok kita akan dipertanggungjawabkan di depan Rabbul Jalil. Maknanya ke akhirat ni kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita fitnahkan. Dan yang ketujuh, tindakan kita hendaklah selalu berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah didik kita, jauhkan kita daripada bahaya fitnah ini. Seperti mana Allah kirim doa kepada kita dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang kelima, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Azizul Hakim. Astagfirullahalazim. Iaitu dalam doa ini kita minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau jadikan aku ni sasaran fitnah daripada orang-orang kufur kepada Allah, dan ampunkan dosaku ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah yang amat perkasa lagi amat bijaksana. Maknanya kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah selamatkan kita, jangan kita jadi sikap
iaitu orang yang suka memfitnah dan orang yang memanjangkan fitnah. Baik. Sebab kan kita tak boleh nak lari daripada difitnah, tapi kita boleh kawal diri kita supaya tak menjadi orang yang memfitnah. Saya suka tadi Ustaz berkata ia adalah cerminan diri kita sendiri sebenarnya. Dan ada perkongsian di Facebook daripada Natira, dia berkata yang fitnah boleh merosakkan masa depan yang difitnah, mencalarkan maruahnya dan menjejaskan reputasinya. Yang kena fitnah tu tenang-tenang sahaja, pasti ada jalan penyelesaian. Pemfitnah tunggulah satu hari nanti terjerumus juga. Dan Prof, ini mungkin kita boleh kongsikan. Kalau dari sudut undang-undang ya defamation, kita boleh saman orang yang memfitnah kita. Tapi kan kesan psikologinya mungkin berpanjangan. Walaupun dah menang kes dan sebagainya, kalau benda tu dah memberikan implikasi yang begitu teruk terhadap individu yang difitnah dan keluarganya termasuk anak-anak, kesan psikologinya mungkin Prof boleh kongsikan secara mendalamlah Prof. Apa antara yang perlu kita fikirkan dahulu sebelum kita sebarkan perkara yang tidak betul ini? Okey, apa yang perlu kita semua sebagai masyarakat di Malaysia ini, kita perlu tahu bahawa fitnah ini sebenarnya adalah salah satu daripada aspek penderaan mental. Ya? Bila seseorang itu difitnah, contohnya kalau saya difitnah, yang mana mungkin itu tidak benar sama sekali, dia akan meninggalkan kebimbangan, kerunsingan, cemas, takut dan sebagainya, kerana dia boleh memberikan kesan akibat yang tidak baik kepada diri saya sendiri. Ya? Dan kadang-kadang manusia seperti yang Ustaz Ali sebut tadi, orang kalau fitnah ni orang mudah nak faham, orang mudah nak terima, sedangkan tidak dicari realitinya. Sebab itu kita kata kalau tak pasti jangan kongsi. Tetapi sekarang ni mereka selalu pasti dan selalu kongsi. Dan bila mereka sentiasa kongsi, maknanya emosi masing-masing dah tercalar, emosi masing-masing dah terluka, menyebabkan menjejaskan pula pergaulan sosial dengan mereka yang lain. Kalau mereka yang memberi fitnah itu ada di pejabat, maka hubungan baik dengan si pejabat itu makin lama makin dingin. Jadi ini salah satu daripada aspek perkembangan sosial yang berlaku kepada mereka yang telah difitnah dan orang yang memfitnah. Kita jangan lupa ya, mereka yang memfitnah juga akan melalui kesan emosi itu. Jangan mereka yang memberi fitnah itu begitu bangga, kerana nama mereka juga tercalik dalam laporan yang memberikan fitnah itu. Jadi dengan kata lain, kesan psikologinya begitu mendalam, kita tidak mahu nanti kesan fitnah ini psikologinya berarah tuju kepada kemurungan. Kita tidak mahu kemurungan berlaku dan akhirnya ada kala kadang-kadang membunuh diri Ustaz ya, ada yang mereka tidak sabar dan sebagainya, mereka akan bunuh diri. Dan bila bunuh diri, inilah akibatnya kesan fitnah itu yang pada mulanya menjejas psikologi seseorang, emosinya, mentalnya, sosialnya dan akhirnya persekitaran itu sendiri untuk dia duduk dalam keadaan yang tenang, harmoni dan damai sepatutnya. Okey, baik. Memang kalau kita lihat kesannya begitu bahaya sekali. Sekarang ni macam-macam cara Ustaz dan juga Prof. Ada kalanya mungkin video satu kenyataan dikeluarkan oleh seseorang, dikropkan, dipotong video itu dan itu yang disebarkan. Dan maksud dah jadi lain dah berbanding kalau lihat video secara keseluruhannya. Dan antara yang dikongsikan oleh penonton kita di Facebook dari Azwadi Syafi, katanya fitnah sekarang dijadikan pemula untuk mengorek keaiban manusia. Dan mohon penjelasan nak bezakan antara fitnah dengan kebenaran yang mengaibkan. Kalau boleh Ustaz jelaskan? Baik. Kalau kita lihat yang dikatakan fitnah senang je. Satu, cerita buruk. Kedua, diceritakan di belakang orang itu. Dan yang ketiga, kalau orang tu dengar pun tak suka. Dan keempat, cerita tu ialah bohong. Itu fitnah. Tapi kalau cerita tu buruk, cerita tu maknanya orang tu pun tak suka dengar. Dan sebenarnya cerita tu dicerita ke belakang orang tersebut, dan kalau cerita tu benar, kan, cerita tu benar, itu jadi rebah ataupun jadi mengumpat, mencela dan menghina. Itu beza dia sebenarnya. Oleh sebab itu kita kena faham, kalau benda yang buruk ini
untuk kita menyelamatkan satu keadaan, dia ada tempat yang perlu kita rujuk. Contohnya apa? Katakan dia nak jadi saksi pendakwaan ke mahkamah dan sebagainya, itu ada tempatnya. Tapi kalau kita sengaja nak memburukkan orang, ada dua keadaan. Sama ada kita fitnah ataupun jadi kita orang yang mengumpat, mencela dan menghina. Itu sebenarnya maknanya ghibah memburukkan keadaan, memburukkan orang. Jadi sebab itu kita kena faham. Dalam dunia ni, saya rasa kita semua pernah kena fitnah. Dan sakitnya kita rasa sampai sekarang. Dan orang yang berfitnah tu sebenarnya pun saya tengok pun tak senang juga pun. Kan? Tapi maknanya kita ni. Tapi oleh kerana kita syukur kepada Allah, kita ada Allah Ta'ala, kita bergantung kepada dia, itulah kita dapat kesabaran. Tapi akhirnya lepas 7 tahun datang, Ustaz minta maaf, dulu saya fitnah gini-gini. Sebenarnya bukan saya, orang tu yang ngajak saya. Dia menyalahkan orang lain pula. Padahal dia jahat tu. Maknanya nampak tak sebenarnya? Oleh sebab itu, kini pengajaran bagi kita semua, bertindak, berfikir, nak melihat, lihat yang baik, mendengar yang baik, nak merasa yang baik, insya-Allah kita akan selamat daripada budaya fitnah ni. Dan mungkin juga boleh kita, kalau tidak keterlaluan, ini juga ada berkait dengan didikan di rumah sejak awal lagi. Mungkinlah ada skala perbezaan fitnah ni adalah kalau di sekolah pemadam hilang. Oh, kau ambil pemadam aku tahu kau ambil. Kalau dah dewasa mungkin ada orang bercerai, dia bercerai kan sebab suami dia macam ni betul. Kan? Jadi mungkin di sini Prof boleh tekankan bagaimana didikan itu penting dari rumah supaya apabila seseorang itu membesar, dia tidak membawa budaya fitnah ini. Okey, baik. Sebenarnya budaya fitnah ini bukan tiba-tiba berlaku begitu saja. Mereka ada kemahiran. Mereka ada saja topik yang nak disampaikan. Bagaimana mereka pilih topik itu? Itu yang mereka dapat daripada didikan daripada kecil lagi. Sebab kita perlu tahu bahawa manusia ini semuanya ada guru. Sama ada guru itu ibu bapa kita ataupun memang guru di sekolah. Malah orang yang menonton rancangan ini sekalipun, kita berempat adalah guru juga. Jadi apabila kita sampaikan yang benar, begitu juga di rumah, apabila kita punya interaksi itu interaksi yang baik, interaksi yang positif. Kalau nak beri arahan sekalipun, jangan gunakan perkataan-perkataan sindiran yang mungkin boleh membawa persepsi yang lain. Jadi daripada sinilah anak-anak yang kecil itu belajar. Kerana kalau ikut perkembangan moral Kohlberg, anak-anak ini akan meniru apa sahaja, baik tutur kata maupun perlakuan ataupun aksi dan segala-galanya. Dan akhirnya apabila mereka meningkat masuk prasekolah, masuk tahap 1 dan sebagainya, beralih ke sekolah menengah dan akhirnya remaja dewasa, maka seolah-olah seperti fitnah, gosip itu telah sebati dalam diri. Dan pada mereka yang menaburkan, saya Ustaz pun setuju, bagi mereka yang menaburkan fitnah, itu dah jadi kebiasaan pada mereka. Mereka tidak mempunyai perasaan apa-apa. Tapi apabila sesuatu yang berlaku pada orang yang mereka fitnah, dan mereka juga akan menerima tindakannya, maka di situlah mereka akan melalui kesedaran. Tapi itu pun kita tidak pasti sama ada dia sedar atau tidak sedar, bergantung kepada tahap kekerapan mereka menaburkan fitnah pada manusia lain. Ini yang orang kata Ustaz seram, hati dendam, tak puas hati dengan orang lain, tidak cemburu. Ini semua berlaku, maka akhirnya berlakulah fitnah. Iaitu medium ataupun alat yang paling mudah menjatuhkan orang lain. Ialah perbuatan fitnah ni datang dari perangai ataupun sifat yang kurang elok kan, seperti dengki, cemburu buta dan sebagainya. Dan kita harapkan kita semua dielakkan, dilindungi daripada berperasaan sebegitu. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama wanita hari ini pada hari ini. Terima kasih juga Prof atas perkongsian yang cukup jelas sekali buat kami dan juga penonton. Dan bagi kita, sama-sama. Terima kasih Prof. Bagi kita peringatannya adalah kita bertanya dahulu. Jangan cepat membuat assumption ataupun kita melontarkan fitnah terhadap mana-mana pihak. Sebab itu sikit saya sebut. Silakan. Didiklah lisan dengan perkataan yang baik dan didiklah hati dengan memurnikan hati itu. Memurnikan hati supaya hati itu kita bersih, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Amin. Wanita hari ini. Tekanan separuh jiwaku hilang, terbang melayang ke awan, walau sunyi aku sendiri, mengejar realiti yang tak pasti, tiada siapa yang menemani aku.
akan terus menjadi diriku sendiri. Punya kurang ku tak peduli, percaya pada diri, semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one, I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my dewa. Awak rasa tenang? Saya tenang Segi. Okey, saya pun sangat tenang dan orang di sebelah saya, penyanyinya pun nampaknya seperti sangat tenang individunya. Kita bersama dengan Najwa Latif. Assalamualaikum. Hello, hai. Tahniah atas lagu Bertenang Terima kasih. ini yang baru 12 hari. Yep, kan? Betul. Baby lah kira. Baby, betul. Okey, Najwa, apa perkembangan terkini yang nak dikongsikan dengan peminat-peminat di WHI? Okey, perkembangan terkini saya sekarang tengah promo untuk single terbaru saya berjudul Bertenang. Official music video pun sudah diriliskan di YouTube, jadi semua boleh tengok di YouTube. Selain daripada itu, saya sekarang sibuk mengajar, belajar dan menyanyilah. Okey. Untuk pengetahuan, Najwa tengah buat PhD tahu sekarang. Alhamdulillah. Tadi saya tanya Najwa ini single ke berapa? Dia macam alamak tak ingat lah, dah banyak dah lagu. Tak ingat sangat. Mungkin 21 lah kot. Baik. Dan Najwa mungkin boleh kongsikan juga lagu Bertenang ini, mana dapat inspirasinya? Kenapa bertenang? Saya tengok music video tadi pun semuanya pakai warna putih betul. kan? Okey, idea asal dia sebenarnya lagu ni saya cipta pada tahun 2020. Okey, saya mula dengan ayat aku cuba bertenang. Kenapa saya start dengan tu? Sebab saya percaya yang setiap daripada kita ni akan ada satu poin dalam hidup kita yang kita rasa sedih, kita rasa macam kita tak cukup bagus lagi untuk diri kita, untuk orang lain dan sebagainya kan. So lagu ni saya buat bersama dengan kakak dan adik saya untuk mengingatkan semua orang dan diri kami sendiri yang walaupun kita ada kurang kita, tapi kita masih boleh jadi terbaik untuk diri kita sendiri. Okey, Najwa, part dalam lagu ni yang mana Najwa rasa yang paling best sekali kalau nak bagi penonton dengar? Okey, saya sebenarnya secara jujurnya lagu ni sepenuhnya saya sangat suka. Tapi kalau orang macam rasa nostalgia sikit, mungkin verse kedua. Sebab saya ada cakap ku bermula dengan muka buku. So saya ada macam masukkan sedikit elemen macam mula-mula saya masuk industri dulu. Betul, teringat lagu tu. Baik. Dan tadi bila awak memberi penerangan tu, teringat saya pada komen penonton tadi, si yang difitnah tu tenanglah. Ini mungkin lagu yang boleh memberikan semangat kepada mereka yang memerlukan ketenangan pada masa ini kan. Dan Najwa, apa perkembangan yang akan datang selepas lagu ketenangan ini? Okey, selepas lagu Bertenang, setakat Bertenang. ini bertenang. Tak apa, it's okay. Selepas lagu ni mungkin insya-Allah saya akan cuba untuk keluarkan lagu lagi untuk tahun ini dan harapnya dapat menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pengajar, pengajar dan juga pelajar dengan baik, insya-Allah. Itu yang kita nak tanya dekat Najwa juga. Seorang pensyarah kan, seorang tenaga pengajar, belajar pun tengah belajar PhD sekarang, buat research dan sebagainya. Lepas tu bekerja sebagai seorang penyanyi juga. Macam mana bahagi masa tu? Hari ni ada kelas tak ni, Najwa? Okey, hari ni saya sebenarnya ambil cuti dan tak ada masalah sangat sebab sekarang tengah cuti semester. Jadi tak ada masalah untuk itu. Cuma dari segi PhD, sebab tu saya bawa laptop. Saya buat kerja sikit-sikit. Saya bawa laptop datang ke studio saya bawa laptop. Okey, lebih suka menjadi pengajar ataupun pelajar? Saya tak boleh pilih sebab saya ada dekat dua-dua. So saya suka dua-dua. Okey, tak boleh ni. Student tengah tengok ni. Okey, kalau lebih suka jadi penyanyi atau pengajar? Dua-dua pun sebenarnya saya sangat minat. So saya dua-dua memang tu hobi ya? Betul, dua-dua tu saya very passionate lah. Itu yang penting. Apa jua yang kita lakukan, kita harus lakukannya sepenuh hati. Betul. Kan? Dan berdirinya Najwa di sini, alang-alang tu kita nak dengarkan kata-kata nasihat lah daripada Najwa Latif kepada adik-adik kita yang sekarang ini yang mungkin menjadikan Najwa Latif ni sebagai seorang idola. Sebagai seorang penyanyi, seorang tenaga pengajar, dan mungkin kata-kata semangat kepada mereka untuk tak salah untuk ada hobi dan masa yang sama berkejaya. Betul. Okey, pada pendapat saya dan juga peringatan untuk semua, dalam pada kita melakukan ataupun memilih kerjaya yang kita nak, pada masa yang sama kita kena tahu prioritis kita apa, keutamaan kita apa. Kalau kita waktu tu adalah seorang pelajar, so jalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dengan baik. Dan kalau kita nak buat apa yang kita minat, kita teruskan. Tapi make sure you know your priorities. Okey. Dan ada apa-apa quotes yang Najwa sentiasa ikut tak? Ataupun bila awak rasa down, awak tengok balik quote tu? Kalau quote, saya rasa saya lebih pada macam sekarang ni,
stay calm. Kita kena bertenang. Okey. Okey, dah dengar stay calm, kata-kata daripada Najwa. Kita nak dengarlah juga lagu daripada Najwa, betul? Baik. Terima kasih Najwa. Kami akan berikan Najwa ruang untuk membuat persiapan untuk persembahan di WHI. Tapi saya nak tanya Hawa, apa yang membuatkan Hawa rasa tenang? Ada orang kalau pergi tepi pantai dia tenang. Ada orang kalau duduk kat rumah bersama dengan ibu bapa pun rasa tenang. Ya, itu saya. Awak? Kalau ada dengan keluarga saya rasa selamat, saya rasa tenang sangat-sangat. Tenang okey. Kalau saya rasa kalau saya duduk berseorangan saya rasa tenang. Me time lah. Ya, me time saya macam selalunya memang me time saya seorang. Okey, baik. Anda di rumah sudah bersedia ataupun belum? Kita akan bersama dengan Najwa Latif dengan lagunya Bertenang. Tenang Sugi. Tenang. Aku cuba bertenang, walau hidup penuh tekanan. Separuh jiwaku hilang, terbang melayang ke awan. Walau sunyi aku sendiri, mengejar realiti yang tak pasti. Tiada siapa yang menemani, aku akan terus menjadi diriku sendiri. Banyak kurang ku tak peduli, percaya pada diri. Semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one. I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day. Jatuh bangun aku lalu menjadikan diri aku walau masih ku sendiri. Banyak kurang ku tak peduli, percaya pada diri. Semuanya mampu dihadapi. I don't plan to be number one. I'm here just wanna have fun, doing things that I want, spending time with my day. Sayang, kalau ia dah hilang, buat apa kau kenang? Mungkin ramai yang setuju, dan mungkin ada yang mengganggu. Kau tahu, aku, yang penting kita tahu siapa nomor satu. Diriku sendiri, yang kurang ku tak peduli. Hari ini. Baik, kembali bersama kami. Kali ini tak berebut ya. Tak berebut. Kita bertenang dah. Ya, dah tenang dah. Baik, kami sempat membaca komen-komen anda di Facebook. Banyak juga yang telah berkongsi pengalaman mereka. Ini Imran Iman berkata, fitnah terbesar yang pernah saya lalui, saya dituduh mencuri duit orang tua saya tanpa bukti. Si A menceritakan perkara tak benar kepada si B sehingga bergaduh antara adik-beradik. Saya tak tahu masa benda ni berlaku umur awak berapa Imran. Tapi kalau benda ni berlaku masa awak kecil sehingga hari ni impaknya boleh ingat ada. Lagi. Awak ingat ya. Saya harap awak sudah bertenang dan move on daripada apa yang berlaku. Ya, betul. Adalah hikmahnya, insya-Allah. Dan antara yang dikongsikan juga daripada Rosita Abdul Karim, fitnah memang menghancurkan. Tambahan yang memfitnah itu darah daging sendiri. Dan daripada Mastura Abdul Ghani pula, katanya fitnah boleh membawa padah pada keluarga, saudara mara, adik-beradik, suami isteri. Kalau tidak dibendung, berebak akan menjejaskan semua pihak. Itulah kita semua faham, kita semua tahu tentang betapa bahayanya fitnah ini, betapa bahayanya kenyataan yang salah kita keluarkan tentang seseorang, kan? Betul. Dan ada saya terbaca dalam bahasa Inggeris satu quote ni, Hawa, before you assume, try this crazy method or ask.
Sebelum kita membuat sebarang andaian, cubalah kita bertanya dahulu. Kan senang kita tanya, Hawa, awak sihat hari ni? Okey, sebelum saya nak buat assumption Hawa tak sihat sebab ni kan? Ya, betul. Peringatan ini juga buat diri kami sendiri juga. Ada kali dia kita pun takut juga kalau kita terforward benda-benda yang salah di media sosial dan kalau boleh tidaklah. Okey, baiklah wanita hari ini pada hari ini berakhir di sini dan kita akan kembali esok dengan topiknya harta sepencarian milik siapa. Ini mungkin topik yang sering kali juga dibincangkan tetapi masih ada kekeliruan. Jadi esok perbincangannya dan di sini kami ingin sekali lagi ingatkan anda untuk ikut SOP sepenuhnya. Kalau kita lihat kes COVID-19 yang tercatat semalam adalah sebanyak 3,175 kes. Ya, walaupun kita lihat angka dia sudah turun banyak berbanding dengan bulan-bulan sebelum ini, kalau boleh kita tak nak leka, tak nak putus asa untuk patuh kepada SOP. Kita boleh lakukannya. Ya, kita boleh. Kita pasti boleh. Itu semangat yang kita mahukan dan dengan semangat ini kami harapkan anda teruskan hari Rabu anda. Baik, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang tabah berani dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia siapa lagi? Wanita hari ini. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya.